Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, segalanya sentosa. Masih bersama kami, saya Izzu Yusof dan saya Fasha Rahim. Dan pastinya kita nak bercakap pasal sesuatu yang pastinya menarik perhatian masyarakat di luar sana. Kalau kita menyebut berkaitan dengan gaji, pasti ada wang. Bila menyebut pasal berkaitan dengan wang, pastinya ada yang apa tu? Dicukaikan. Jadi kita nak bersama-sama dengan lembaga yang bertanggungjawab menguruskan cukai di negara Malaysia, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan kita bersama-sama dengan Ketua Penolong Pengarahnya Cawangan Ceras, iaitu Encik Muhammad Sofi Muhammad Zahir. Apa khabar Encik Sofi? Baik, khabar baik. Terima kasihlah kerana datang ke studio kita hari ini untuk kita membincangkan tentang cukai ini merupakan tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Jadi kita teruskanlah soalan yang pertama. Mungkin Encik Sofi boleh ceritakan dahulu apakah fungsi atau peranan utama hasil ni? Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak bernama yang sudi menyebut PILHDN untuk ke dalam slot kita pada pagi ini, iaitu cukai dan anda. Terima kasihlah kepada pihak bernama yang tak jemu-jemu. Sebelum ni kita di bernama radio saya ingat, dan kini di bernama TV. So okey, berbalik kepada soalan yang Puan Fasha dan Cik Izzu tanya tadi, ialah berkenaan dengan fungsi LHDN. Kalau ikut sebenarnya fungsi LHDN ini adalah sebagai kita pentadbir percukaian lah di Malaysia. Kita sebagai agensi kerajaan yang menjalankan kutipan cukai untuk kerajaan. Maksudnya kita bukannya collect cukai ni untuk lembaga hasil itu sendiri, bukan. Tapi kita agensi yang cuba collect untuk bagi pihak kerajaan. Itu secara umumnya lah fungsi utama LHDN. Tapi sebenarnya fungsi LHDN lebih besar lagi daripada itu. Bukan saja untuk kerajaan, tapi sebenarnya untuk negara. Terutamanya menguruskan perbelanjaan, pendapatan dan sebagainya demi untuk pembangunan Malaysia. Terutamanya. Baik, kita dah tahu fungsi LHDN apa. Jadi mungkin Tok boleh kongsikan juga apabila menyebut berkaitan dengan cukai ini, seseorang individu ataupun apakah kriteria seseorang individu itu dibolehkan untuk dicukaikan oleh hasil ni? Siapa yang layak atau tidak seseorang individu itu dicukaikan atau harus membayar cukai? Okey, baik. Itu pentinglah untuk menentukan sama ada seorang itu layak membayar cukai atau tak. Jadi kita pertama sekali kita kena tengok pengenaan cukai itu, sumber pendapatan tu daripada mana. Untuk menentukan seorang tu dikenakan cukai atau tak, kita tengok pendapatan tu dulu dia diterima daripada mana. So income yang kena cukai ni adalah income yang terima dia terbit daripada penggajian yang dilakukan dalam negara kita, iaitu Malaysia. Ataupun juga income tu terima daripada luar Malaysia, tapi income tu source dia, puncanya adalah daripada di Malaysia. Kita tengok yang tu dulu. Punca pendapatan tu diterima. Jadi kalau punca pendapatan tu di luar, kenalah cukai di luar lah, di negara luar lah. Kalau punca tu di dalam negara kita, maksudnya dia boleh dicukai di dalam negara kita. Punca dulu, nombor satu. Keduanya adalah kita tengok daripada segi jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan. Bukan semua pendapatan akan kena cukai. Tapi apabila dia sampai ke nilai ambang tertentu, iaitu kalau dalam konteks hasil ni adalah nilai ambangnya adalah RM37,333 selepas penolakan KWSP. Barulah seorang itu mungkin, itu pun mungkin lagi, dia bukan kena cukai lagi, dia mungkin boleh dikenakan cukai. Dan kita nasihatkan individu yang telah melepasi nilai ambang tersebut perlulah mendaftar dengan pihak LHDN, dan dia mungkin boleh dikenakan cukai lah. Jadi penentuan nilai ambang ni mudah saja kita tengok. Kalau dalam setahun seorang itu jumlah pendapatan dia sampai ke nilai 37,000 tu, so dia perlulah mendaftar file cukai lah untuk kita melaporkan cukai. Melihat kepada angka 37,300 tu Encik Sofi, mungkin selepas ditolak KWSP angka tersebut, bagaimana pula dengan angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, mana item-item yang diberikan adalah item-item yang dikecualikan oleh cukai? Adakah selepas berlaku penolakan cukai itu angka 37,000 tu dah sampai, ataupun melalui pendapatan bersih selepas ditolak KWSP untuk membayar cukai itu? Okey, angka 37,000 tu adalah sebelum ditolak dengan pelepasan-pelepasan tadi. Dia hanya selepas ditolak dengan KWSP saja. So dia perlu mendaftar apabila dia dah melepasi ataupun mencapai 37,333 tadi tu. So bila dia lapor tu, bila dia claim lagi pelepasan-pelepasan lain yang diberi oleh kerajaan, contoh seperti pelepasan buku, pelepasan anak, so kemungkinan tak kena cukai lah. Tapi kalau dikurang pelepasan, kalau setakat angka yang tadi tu, dia mungkin akan dikenakan cukai lah. Itu berkenaan kelayakan seorang dikenakan cukai lah. Dan kita ada juga layanan ke atas cukai tersebut tu, di mana penentuan taraf maustatin seorang tu. Itu juga penting kerana kita untuk melihat kadar cukai yang akan dikenakan. Sekiranya seorang itu bermaustatin di Malaysia, bermaustatin ni maksudnya dia tinggal di Malaysia,
lebih daripada tempoh 182 hari dalam satu tempoh tahun taksiran. Maksudnya kalau lebih tu kita anggap dia bermaustatin di Malaysia lah, dan akan kena pada kadar cukai dia berperingkat dan layak menikmati pelepasan-pelepasan yang Cik Izu cakap tadi tu. Kalau dia tak bermaustatin dia tak layak. Dia akan dikenakan kadar tetap 30% kalau tak layak. Okey. Kita nak tanya pula, mungkin ada sesetengah orang dia ragu-ragu, dia tak tahu saya ni layak ke bayar cukai, saya ni kena ke bayar cukai. Mungkin individu yang tidak mempunyai gaji, bukan gaji, kerja yang di pejabat swasta dan sebagainya, yang tak ada slip gaji contohnya, yang mungkin bekerja part time atau bekerja secara freelance. Jadi di mana jatuhnya kategori individu-individu ini untuk membayar cukai ataupun tidak, macam mana? Okey. Kita tak nafikan kat luar sana tu banyak yang ragu-ragu. Even tadi pun waktu saya datang ni ada lagi yang ragu-ragu dan banyak bertanya kepada saya lah. Ragu-ragu ni okey biasa, tapi macam saya sebutkan tadi di awal tadi, untuk menentukan seorang tu layak atau tidak dikenakan cukai, pertama tadi dia boleh tengok yang jumlah pendapatan tu lah. So kalau sampai saja nilai ambang yang saya sebutkan tadi, so dia perlulah, tak perlu ragu-ragu lagi lah. Maksudnya dia dah bolehlah mendaftar fail cukai ataupun pergi ke cawangan residen terdekat untuk melaporkan pendapatan dia. So pertama tadi nilai ambang tu. Atau juga bagi kita yang bekerja, contoh Cik Izu dan Puan Fasha kan, kita bekerja dalam payslip kita tu, kadang-kadang dah ada potongan PCB. Potongan PCB ni adalah potongan cukai berjadual bulanan, secara bulanan. Kalau dah ada potongan PCB tiap-tiap bulan dalam payslip kita tu, so tak perlu ragu-ragu juga, terus saja lapor kepada pihak residen lah, cukai pendapatan. Kalau belum ada file, tapi biasanya bila PCB tu kita dah ada file cukai lah. So itu lebih mudah. Tapi itu untuk orang yang makan gaji. Macam Puan Puasha sebut tadi kan, kalau orang yang tak ada slip gaji, dia tak ada slip gaji. Jadi kalau tak ada slip gaji ni, dia boleh berpandukan kepada nilai ambang tadilah yang 37,000 tadi tu. Contoh dia menjalankan perniagaan dan mencapai angka tersebut, dia perlulah juga melaporkan pendapatan cukai. Cuma bezanya kalau individu yang menjalankan perniagaan tadi ni, sebaik saja dia mulakan perniagaan, dia tak perlu rujuk yang nilai ambang tadi tu. Sebab orang yang berniaga perlu terus daftar fail cukai. Kena tak kena kita tengok kemudian bila kita lapor. Yang penting daftar dulu. Ya, daftar dulu. Kalau yang perniagaan lah. Yang penting kena ada SSM. Itu yang paling penting. Baik, kita nak melihat kepada sumber pendapatan dalam negara. Malaysia macam Tuan Cik Sofi kata tadi, pendapatan, tengok lihat sumber dia, pendapatan luar negara dan juga dalam negara. Apabila menyebut berkaitan pendapatan dalam negara, kita tengok income pendapatan tu datang daripada mana. Sebagai seorang suri rumah, bagaimana pula? Adakah dikenakan cukai juga atau macam mana? Sebab suri rumah ada yang sumbernya datang daripada nafkah suami. Jadi adakah nafkah tersebut jatuh juga kepada dalam kategori yang perlu dibayar cukainya? Okey, Cik Izu. Soalan tu tadi berkaitan dengan punca punca pendapatan seorang individu tu. Kalau kita tengok pendapatan suri rumah ni, dia datang kata dari suami. Suami tu tinggal di mana? Di dalam Malaysia kan. Maksudnya pendapatan tu kita tengok source dia terbit daripada dalam negara kita saja, dia layak dicukai di Malaysia. Cuma nanti amount berapa jumlah cukai yang diterima tu, jumlah pendapatan yang diterima tu kita tengok setahun lah. Sama ada layak atau tak kena cukai. Jadi kita tengok macam ni. Contoh, katalah seorang individu tu dia bekerja sebagai duta. Contoh duta kan. Dia bertugas di negara luar daripada Malaysia. Tapi dia menerima pendapatan tu daripada kerajaan Malaysia lah, daripada Jabatan Anggota Negara. So pendapatan macam tu, itu maksudnya dia layak dikenakan cukai sebab dia walaupun dia bertugas di negara luar, tapi source of income tu adalah daripada negara kita. Kalau macam suri rumah tadi tu, of course lah dia memang menerima pendapatan dalam ruang lingkup negara kita sendirilah. Macam pendapatan dia buat jual tudung ke kan, jual apa tadi, yalah, apa sambat, kepek-kepek ke kan. So dalam ruang lingkup negara kita lagi, apa-apa income yang diterima oleh seorang individu tu dalam negara kita boleh dicukai lah. Boleh dicukai, layak dicukai. Okey. Mungkin Cik Sofi nak cerita juga apa orang kata kalau tak bayar cukai, apa akan jadi? Allah. Salah panas tu. Salah panas tu kan. Sebab kadang-kadang ada orang mungkin dia tak perasan ataupun dia tak ingat kan, aku ni dah bayar cukai ke, kena bayar cukai ke. Lagipun kita selalu dapat panggilan, ini adalah panggilan daripada LHDN macam tu. Tapi berhati-hati dengan panggilan tu. Kadang-kadang sekarang ni kita banyak scammer kan. Okey, cuma biasalah tanggungjawab untuk membayar cukai ni adalah pada semua orang lah ya. So bagi individu yang sengaja mengelak ataupun tak nak membayar cukai, LHDN lah sebagai agensi penguatkuasa, kita akan kenakan mungkin penalti, dia macam itulah tindakan kita kuatkuasa lah. Tapi bagi sengaja yang lari daripada cukai,
tindakannya agak lebih keras lah, iaitu kita akan mungkin sampai ke peringkat mahkamah lah. Sebab dia kena fair, dia kena adil kepada pembayar cukai yang lain. Semua orang yang kita dah potong PCB, kita menikmati jalan raya yang sama, kemudahan hospital yang sama, tapi ada di kalangan kita yang sengaja tak nak patuh. Yang sengaja tak nak patuh ni lah baru kita akan kenakan tindakan-tindakan yang lebih keras lah. Contoh macam tindakan mahkamah macam cakap tadi. Nampak tu Fasha, tak bayar cukai, satu je jalan dia, pergi mahkamah. Baik, tadi kita dah menyebut berkaitan dengan sumber pendapatan dalam negara Malaysia. Jadi kita nak sentuh pula berkaitan dengan sumber di luar negara Malaysia. Macam mana nak membayarnya? Kita tunggu dulu Fasha, Cik Sophie. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap. Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Baiklah, anda masih lagi bersama saya, Fasha Rahim dan juga teman pengacara saya. Izzul Yusof, masih bercakap soal cukai dan Betul. anda. Dan Kita sebenarnya ada banyak lagi soalan kan nak tanya berkenaan cukai ni. Dan kita nak teruskan dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia dengan soalan seterusnya. Kalau tadi Cik Sophie sebut income dalam negara Malaysia perlu dicukaikan. Bagaimana pula dengan pendapatan yang datang dari luar negara? Contohnya sumber yang datang daripada pendapatan YouTube, Google AdSense yang datang daripada luar negara. So, pendapatan kalau macam tu macam mana? Adakah perlu dicukaikan atau boleh dapat pelepasan mungkin? Okey, berbalik pada soalan yang Cik Izu tanya tu pendapatan daripada YouTube Sebenarnya pendapatan daripada YouTube ni pendapatan daripada luar, tapi dia terbit daripada dia menjalankan pekerjaan di dalam Malaysia. Betul. So YouTube tu. So pendapatan macam tu boleh dicukailah, layak dicukai. Maksudnya sumber pendapatan daripada luar yang dibawa masuk ke dalam Malaysia kan. So dia boleh dicukailah. Maknanya dekat situ dia punya payslip tu based on Google AdSense yang diterima tu lah. Biasanya dia tak ada payslip kan kalau macam YouTube ni, tapi dia akan masuk ke account bank. Kan, dari account bank. So pendapatan YouTube sekarang ni banyak dah yang orang menjana pendapatan melalui online macam YouTube, apa lagi kadang TikTok kan. So source of income tu memang boleh dikenakan cukai lah di dalam negara kita. Cuma yang macam income daripada luar tadi tu, contoh macam dia menerima pendapatan daripada syarikat luar macam pendapatan faedah ke apa kan. Cuma yang tu untuk tahun ini masih lagi dikecualikan cukai lah. Yang income macam tu hanya untuk individu saja sehingga tahun taksiran 2026. Tapi mulai tahun taksiran 2027, pendapatan luar yang dibawa masuk ke dalam Malaysia itu akan dikenakan cukai mulai 2027. Tapi yang YouTube tu tadi lain. Dia maksudnya dia menjalankan pengajian di Malaysia, tapi dia hanya menerima pendapatan tu kerana dia menjalankan pengajian tu di Malaysia. Dia menjalankan profession tu di Malaysia. So itu memang dah kena cukai. So maknanya apa-apa perbuatan yang di dalam Malaysia perlu dibayar cukai. Yang bermustatim, bekerja dan sebagainya perlu dibayar. Okey. Kita nak tanya pula dekat Encik Sophie, bagaimana pula dengan individu-individu yang telah pun meninggal dunia tetapi masih ada hutang dengan hasil? Adakah perlu warisnya yang kena langsaikan hutang tersebut ataupun tak perlu? Macam mana? Okey. Kalau Puan Fasha pernah dengar lah ungkapan yang biasalah pihak HDN dengar daripada pihak luar ni, seorang tu dia tak dapat lari daripada dua perkara. Kan? Ini biasa kita dengar. Satu, kematian seorang, dan satu lagi cukai lah. Tapi ini dikata orang kata frasa lah ataupun ungkapan yang biasa kita dengar. Cuma dari segi pertanyaan Puan Fasha tadi, individu yang meninggal dunia, sebenarnya individu yang meninggal dunia, tanggungjawab cukai tu masih lagi dia kena bayar kepada kerajaan lah. Cuma bukan individu yang meninggal dunia tu bayar lah. Dia terlepas kepada warisnya, waris yang sah.
waris yang sah tu perlu menjalankan kewajipan ataupun menjalankan tanggungjawab untuk menjelaskan cukai si mati. So kalau daripada Akta Cukai Pendapatan menurut Seksyen 74, taksiran ke atas individu yang meninggal dunia tu boleh kita taksir semula kepada warisnya yang sah lah. Sebab pendapatan individu yang meninggal dunia tu dikira sehingga tarikh kematian beliau. Kan, contoh kalau dalam satu tahun taksiran 2021 contoh, dia meninggal dunia pada bulan Mei contoh. So kita masih lagi boleh taksir cukai dia untuk pendapatan dari Januari sampai Mei tadi. Kata dia meninggal Jun kan. So kita boleh taksir lagi. So selepas kematian beliau tu, barulah kalau dia masih lagi mempunyai pendapatan macam royalty ke apa kan, pendapatan dividen, itu kita akan taksir di bawah kita panggil cukai harta pusaka. So tapi yang tu dia perlu buka, warisnya perlu buka satu fail barulah. Kita panggil fail TP, dan penghantar borang nyata tu borang nyata TP. Untuk harta pusaka lah. So nanti taksiran akan dikeluarkan ke atas warisnya yang sah ataupun pentadbir harta pusaka. Jadi ini dua perkara yang berbeza. Cuma kadang-kadang kalau kita dengar di luar sana, apalah pihak LHDN ni kejam sampai orang mati pun kejar kan. Cuma kita perlu bezakan tu. Dia masih layak dicukai untuk pendapatan sehingga yang tarikh kematian dia tadi tu. Cuma tanggungjawab tu terlepas kepada warisnya yang sah lah yang perlu bayar. So selepas kematian dia tu adalah dikira sebagai harta pusaka. So siapa pentadbir harta pusaka dia, dialah yang perlu bertanggungjawab untuk menjelaskan dan juga membuat pengisytiharan lah kepada pihak LHDN. Cuma kadarnya kat sini, kadar cukai masih lagi sama lah. Kadar cukai individu ataupun kadar cukai yang harta pusaka tadi sama. Kalau di Bawah Sultan masih cakap tadilah, masih lagi kena dalam kita punya kadar yang berperingkat tu. Okey. Apabila menyebut pasal berkaitan dengan cukai ni, ia merupakan satu perkara yang cukup sensitif dikongsikan dalam kalangan ahli keluarga. Sekiranya si mati tidak memberitahu kepada waris yang amount cukai dia dibayar, mungkin Encik Sofia ada tips ataupun nasihat yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton Apa Khabar Malaysia untuk kalau boleh kongsikan bahawa yang amount cukai kita bayar sekian kalau boleh declare dengan ahli keluarga. Sebab ialah bila seseorang si mati itu dah meninggal, waris dia tak tahu berapa banyak yang dia kena bayar, benda yang dia declare dan sebagainya. Mungkin Cik Sofia boleh kongsikan tips untuk mengelakkan kekeliruan kepada waris si mati sekiranya berlaku perkara ini. Okey, di kesempatan program inilah saya ingin mewawarkan kepada para penonton di luar sana, semua waris perlulah ambil sikap cakna dan juga ambil tahulah berkenaan tanggungjawab percukaian bagi ahli-ahli keluarga kita. Mana tahu kan sekiranya berlaku macam tadilah waris kematian, so individu yang meninggal tu masih lagi ada aset-aset bercukai ataupun pendapatan yang boleh diterima. So waris ni perlulah menyemak dengan pihak LHDN lah. Sebab macam saya cakap tadi, di bawah Seksyen 74, pihak LHDN masih lagi boleh mengeluarkan taksiran kepada warisnya yang sah. So sebab tanggungjawab cukai ni dia tak terhenti di situ. Walaupun meninggal, dia masih dianggap sebagai hutang kepada kerajaan lah. Sekiranya individu yang meninggal tu masih lagi tidak menjelaskan. So waris-waris yang mungkin yang dah mendengar pagi ni bolehlah ambil sikap, mungkin cuba semaklah, cuba semak. Tapi kalau tak semak pun pihak LHDN kita beri kesan waris tu. Sebab ada kes yang memang bila kita tahu individu telah meninggal melalui data daripada agensi kita, agensi kerajaan, so biasanya kita akan menghantar surat kepada warisnya untuk menjelaskan cukai itulah. Baiklah Cik Sophie, tadi kita dah jelaskan pasal individu yang meninggal dunia. Sekarang boleh tak mungkin Cik Sophie jelaskan bagaimana pula dengan individu-individu yang telah jatuh muflis dan tak mampu untuk membayar hutang cukai itu, macam mana pula cara dia? Okey, tadi yang mati kan? Ini muflis pula. Okey, kalau saya ada di sini menurut laporan daripada Pantauan Ekonomi Bank Dunia ya. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan, 60% daripada golongan belia di Malaysia ni dia dikategorikan sebagai muflis. So tinggilah dia punya kadar tu. Mungkin disebabkan kadang-kadang kita ni lifestyle kita, gaya hidup ataupun kita perlu berhutang untuk menjalani kehidupan kita seharian. Dan disebabkan hutang tu kita jatuh bankrupt ataupun kita diisytiharkan muflis. Jadi kalau kita tengok definisi muflis ni, apabila seorang tu dah jatuh muflis, semua aset-aset dia akan ditadbir oleh Ketua Perkara Insolvensi lah ataupun Jabatan Insolvensi. Orang yang muflis ni, akaun bank dia pun dibekukan. Dia tak boleh buka akaun bank. Nak keluar duit dalam akaun bank pun tak boleh sebab semuanya ditadbir oleh Jabatan Insolvensi. So selain tu, kalau dia ada kad kredit, dia hanya boleh membelanjakan sehingga had maksimum RM1,000 saja kalau dekat kredit.
Kalau dia nak buka perniagaan pula, tak boleh kalau dia buka perniagaan atas nama dia. Kalau dia nak join pun, contoh nak join dengan Izu, tak boleh juga untuk dia buka perniagaan kan. So kalau kita melihat daripada kesan muflis ni, individu yang muflis ni susahlah dia nak menjana pendapatan balik kan. Cuma di pihak LHDN, individu muflis ni memang kita sedarlah susah untuk kita dapatkan bayaran cukai daripada mereka. Cuma dari segi penghantaran ataupun pengisytiharan, tanggungjawabnya masih lagi kena buatlah. Masih lagi individu muflis ni dia kena laporkan pendapatan kepada pihak LHDN. Cuma dari segi bayaran tu nanti kita akan tengok kepada Jabatan Insolvensi lah yang menguruskan hutang-hutang dia tu. Biasanya Jabatan Insolvensi ni dia akan menjelaskan hutang-hutang individu muflis ni kepada pihak-pihak lain dulu. LHDN ni biasanya last sekali. Biasanya dia akan bayar kepada bank-bank dulu kan. Bank-bank yang tuntut daripada hutang yang muflis tadi tu. So pihak LHDN ni akan terima last sekali sebab semua hutang-hutang yang lain tu dijelaskan. Barulah kalau ada hutang LHDN, pihak Jabatan Insolvensi akan bayar kepada pihak LHDN. Okey. Itulah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sophie. Sebenarnya banyak lagi kita nak sembang Pasha, tapi sebabkan kekangan masa, kita insyaAllah kita akan cuba jemput lagi terpaksa Encik Sophie. kita pendekkan perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh ceritakan pasal berkenaan hutang lah dan juga tanggungjawab yang kita kena jalankan sebagai seorang rakyat. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Encik Sophie kerana sudi meluangkan masa. Kita ada apa lepas ni? Kita ada video yang telah disediakan oleh biro kita. Nak tahu pasal video apa? Kita saksikan dahulu.